Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Taklimat Fakulti Farmasi Universiti Teknologi Mara. Nama saya Muhammad Syahizwan Abdul Wahab dan saya merupakan Timbalan Dekan Akademik Fakulti Farmasi Universiti Teknologi Mara. Sedikit sejarah mengenai Fakulti Farmasi UiTM. Sejarah fakulti bermula seawal 1996 di mana program Diploma Farmasi telah ditawarkan di Fakulti Sains Gunaan Institut Teknologi Mara. Dan pada 1 Ogos 2001, Fakulti Farmasi telah ditubuhkan. Dan pada 2002, program Sarjana Muda Farmasi telah ditawarkan. Dan bermula 2003, program Sarjana dan Doktor Falsafah telah ditawarkan di Fakulti Farmasi UiTM. Moto Fakulti Farmasi adalah memacu kehidupan berkualiti dan Fakulti Farmasi mempunyai 90 staf akademik dan 60 staf sokongan. Fakulti Farmasi dibahagikan kepada beberapa jabatan iaitu Amalan Farmasi, Pharmaceutics, Pharmacology, Sains Hayat Pharmaceutical dan Kimia Pharmaceutical. Program Sarjana Muda Farmasi telah mendapat akreditasi penuh daripada Malaysian Qualification Agency dan Lembaga Farmasi Malaysia. Fakulti Farmasi terletak di Bandar Puncak Alam yang berada tidak jauh daripada Bandar Shah Alam iaitu lebih kurang 40 minit. Mari kita lihat di mana Fakulti Farmasi berada. Fakulti Farmasi dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran di fakulti ini. Gambar ini menunjukkan bangunan keseluruhan Fakulti Farmasi UiTM. Fakulti Farmasi mempunyai kawasan yang besar dan mempunyai beberapa blok iaitu blok FF1 yang menempatkan 70 bilik pensyarah serta pejabat pentadbiran. Blok FF2 menempatkan bilik-bilik kecil untuk tujuan pembelajaran pelajar serta bilik tutorial, makmal komputer dan ruang rehat pelajar. FF3 menempatkan 87 makmal serta pusat-pusat penyelidikan seperti iPromise dan Orange dan blok FF4 menempatkan dewan kuliah. Gambar ini menunjukkan bahagian belakang Fakulti Farmasi di mana blok FF5 ditempatkan. Blok FF5 merupakan rumah haiwan di mana haiwan-haiwan untuk tujuan penyelidikan dibiarkan dan dijaga. Fakulti Farmasi berada tidak jauh daripada perpustakaan UiTM Puncak Alam di mana pelajar-pelajar boleh mendapatkan sumber rujukan untuk pembelajaran mereka dan menggunakan tempat ini untuk menelaah pelajaran mereka. Video berikutnya menunjukkan keadaan perpustakaan di UiTM Puncak Alam. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang terdapat di Fakulti Farmasi yang telah saya sebutkan sebelum ini, seperti bilik tutorial, bilik kecil untuk tujuan pembelajaran, ruang rehat pelajar dan juga makmal komputer. Antara pencapaian fakulti yang amat dibanggakan adalah fakulti telah tersenarai di kedudukan 300 tertinggi di dunia untuk subjek farmasi dan farmakologi. Ini menunjukkan Fakulti Farmasi mempunyai kualiti daripada pelbagai sudut termasuk pensyarah, kemudahan dan jaringan antarabangsa.
Fakulti Farmasi juga mempunyai pensyarah yang tersohor dalam bidang penyelidikan seperti Profesor Madya Dr. Syed Adnan Ali Shah dan Profesor Dr. Wong Ting Wee. Pada tahun 2020, Fakulti Farmasi merupakan salah satu fakulti di UiTM yang telah mendapat geran penyelidikan yang tertinggi di UiTM. Fakulti Farmasi juga mempunyai banyak memorandum kesefahaman bersama universiti-universiti di luar negara. Memorandum kesefahaman ini dapat membolehkan kerjasama dan kolaborasi dari segi pembelajaran dan pengajaran serta penyelidikan berlaku antara Fakulti Farmasi dan universiti-universiti lain di luar negara. Fakulti Farmasi juga mempunyai hubungan yang rapat dengan pihak industri seperti Bioeconomy Corporation, Kementerian Kesihatan Malaysia, Dua Pharma, Pharmaniaga, VNI Scientific Sdn Bhd dan Razors Telepharmacy. Hubungan kerjasama bersama pihak industri ini dapat membolehkan pelajar-pelajar Fakulti Farmasi dilatih di organisasi-organisasi ini. Program-program yang ditawarkan di Fakulti Farmasi UiTM. Kami menawarkan program Sarjana Muda Farmasi PH240 dan program Diploma Farmasi PH110. Selain itu, fakulti juga menyediakan program-program pasca siswaza sama ada secara mod kerja khusus atau mod penyelidikan. Ini adalah syarat kemasukan program Diploma Farmasi PH110. Calon perlu lulus CJ Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan 5 kredit yang termasuk Bahasa Melayu dan Sejarah. Program ini dibuka kepada calon-calon Bumiputera. Untuk pemegang SPM perlu mendapat minimum grade C+ di dalam subjek matematik atau matematik tambahan, kimia, biologi dan subjek bahasa Inggeris perlu mendapat minimum grade B. Untuk calon-calon daripada program Pra-Diploma Sains UiTM, mereka perlu mendapat sekurang-kurangnya CGPA 3.30. Ini pula adalah syarat-syarat kemasukan untuk program Sarjana Muda Farmasi PH240. Program ini terbuka kepada calon-calon Bumiputera. Untuk pemegang STPM, mereka perlu lulus STPM atau setaraf dengan minimum CGPA 3 dan grade B iaitu GPA tidak kurang daripada 3 di dalam subjek kimia, perlu lulus SPM atau setaraf termasuk kredit di dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan grade B di dalam subjek biologi, kimia, fizik, matematik atau matematik tambahan dan satu lagi subjek yang lain. Untuk muat perlu lulus dengan minimum band 3. Dan untuk program Sarjana Muda Farmasi, calon-calon perlu lulus sesi temuduga yang dijalankan oleh fakulti. Untuk calon-calon daripada program asasi dan matrikulasi, mereka perlu mendapat minimum CGPA 3.5 daripada program asasi UiTM, masum atau matrikulasi dengan mendapat minimum grade B di dalam subjek kimia. Mereka juga perlu lulus SPM atau setaraf termasuk kredit di dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan grade B di dalam subjek biologi, kimia, fizik, matematik atau matematik tambahan dan satu lagi subjek yang lain. Untuk muat, mereka juga perlu mendapat minimum band 3 dan mereka juga perlu lulus sesi temuduga yang dijalankan oleh pihak fakulti. Ini adalah gambaran sesi temuduga kemasukan ke program Sarjana Muda Farmasi. Di dalam sesi temuduga ini, calon-calon akan ditemuduga oleh beberapa panel temuduga untuk menilai kemahiran mereka seperti di dalam kemahiran komunikasi dan juga pemikiran kritis. Ini merupakan struktur pengajian Sarjana Muda Farmasi PH240 yang mana ianya dilaksanakan selama 8 semester. Dan pada tahun ketiga dan tahun keempat, pelajar-pelajar akan mengikuti pelbagai jenis latihan sangkutan sama ada di farmasi komuniti, farmasi hospital ataupun farmasi industri.
Fakulti Farmasi juga banyak menjalankan program akademik antarabangsa untuk meningkatkan jalinan kerjasama bersama universiti luar dan juga untuk meningkatkan ketertampakan fakulti di mata dunia. Sebagai contoh, fakulti telah menjalankan kolaborasi pengajaran bersama Universitas Ubudiah Indonesia dan program pemindahan kredit pelajar Indonesia daripada Universitas Kadiri, Universitas Andalas dan Universitas Duta Bangsa. Jadi, apakah kerjaya farmasi sebenarnya? Untuk menerangkan kerjaya farmasi, saya akan memancarkan satu video yang akan menerangkan sedikit mengenai kerjaya farmasi dengan ringkas. Okey, hari ni nak cakap pasal jenis-jenis farmasis yang ada. Mesti semua orang fikir farmasis tu farmasis kat hospital je ke, ataupun farmasis kat kedai je, ataupun orang tak tahu pun farmasis tu. Generally dalam jurusan farmasi tu, waktu kita belajar farmasi tu macam-macam kita belajar. So kita ada belajar macam clinical wise, dari segi penyakit, apa nak rawat, macam tu. Lepas tu kita ada belajar juga dari segi macam mana nak buat ubat, macam mana nak hasilkan ubat yang stable, macam mana nak buat tablet, macam mana nak buat krim, macam behind the scene sebelum jadinya ubat. Lepas tu kita juga ada belajar pasal herba, ada juga belajar pasal macam apa farmasis punya role kalau dalam misi-misi keselamatan, misi-misi kemanusiaan, apa yang kita boleh tolong. Okay, so first kali jenis farmasis yang paling common, paling popular yang rasanya semua orang tahu ialah farmasis yang bekerja di hospital. So kita ada outpatient pharmacist. So outpatient pharmacist tu yang bagi ubat dekat orang luar yang datang jumpa doktor sekejap je. So bila kerja kat hospital pun, dalam hospital ada banyak-banyak department. So bukan sahaja yang orang biasa kita jumpa dekat farmasi klinik pakar, farmasi pesakit luar yang kita jumpa nak ambil ubat tu. Selain daripada yang jaga ubat untuk bagi kat pesakit luar, ada juga inpatient pharmacist. Itu farmasis yang prepare ubat untuk pesakit-pesakit dalam ward. So dia prepare ubat masuk dalam trolley and nurse akan ambil dan distribute lah bagi dekat pesakit. Dia akan pusing ward and make sure macam tak ada kesalahan dari segi ubat, dos semua cukup, ubat dah bagi dan sebagainya lah. Lepas tu kita ada cytotoxic drug reconstitution, iaitu farmasis yang prepare ubat-ubat untuk pesakit kanser. Kira ubat-ubat yang berbahaya lah kena prepare asing. And then kita ada bahagian total parenteral nutrition. So ini farmasis yang prepare nutrition bag. Orang yang tak boleh makan, orang yang tak mampu makan, ataupun dia memang dia terbaring je terlantar, dia tetap perlukan makanan, tetap perlukan nutrients. So dalam bag tu ada segala nutrients, tapi benda tu kena dibancuh oleh farmasis dululah, and then baru distribute juga kat pesakit-pesakitnya. And farmasis tu juga kena review lah apa patients tu punya need based on apa yang doktor nak lah. Just kita nasihat untuk bagi apa yang sepatutnya. Lepas tu kita ada juga TDM. TDM is therapeutic drug monitoring, iaitu untuk orang-orang yang makan ubat-ubat yang perlukan monitoring. Ada certain antibiotik kena monitor, certain ubat sawan kena monitor, ataupun orang yang datang dengan poisoning pun itu functionnya therapeutic drug monitoring. So dia ambil darah untuk check berapa amount ubat tu dalam darah, dah sampai toksik ke tak ke, macam tu. And then moving on, kita ada retail pharmacist. Retail pharmacist ni pula ialah your average pharmacist yang you nampak dekat kedai-kedai. So kedai-kedai kat luar yang retail tu, itu semua dalam tu ada pharmacist. Kalau dia ada bahagian ubat, sepatutnya ada pharmacist. So dekat pharmacist itulah you boleh cari ubat yang agak common dan juga boleh dapatkan nasihat. Ada certain ubat macam antibiotik atau ubat darah tinggi apa semua pun boleh dapatkan juga, tapi kena bawa prescription daripada doktor. Lepas tu kita ada industrial pharmacy. So dalam industri pun banyak pecahan-pecahan dia, sebab industri ni tempat yang besar kan. So kita ada bahagian regulatory affairs, kita ada bahagian quality assurance, kita ada bahagian quality control, kita ada bahagian R&D, research and development, dan kita ada juga bahagian yang develop produk tu. So biasanya semua bahagian tu tak ada banyak farmasis, tapi biasanya kalau dalam kilang-kilang farmasi lah cakap ni kan, biasanya perlu adalah farmasis. Farmasis sebenarnya ada juga dalam tentera, tapi bila farmasis yang dalam tentera ni, skop kerja dia mainly sama macam hospital farmasis lah, sebab dia bekerja dekat hospital tu. Cumanya jenis-jenis pesakit tu akan banyaklah berbeza sikit daripada hospital biasa, sebab fokus pesakit dia adalah tentera. Selain daripada tu, kat sinilah yang banyak farmasis terlibat dengan misi-misi kemanusiaan dari segi macam banjir ke, ataupun kena hantar macam ada UN ke, itu ada juga possibility lah. Saya tak tahu dengan mendalam, cuma itu satu area yang farmasis boleh venture into juga, iaitu farmasis tentera. And then last but not least, farmasis ada dalam academic. So maksudnya lecturer lah. So nak jadi lecturer macam biasalah, kena ada master, kena sama PhD, and then boleh jadi lecturer in bidang tersebut lah. Kalau berminat nak ambil bidang farmasi, jangan pressure diri, jangan rasa macam kena kerja kat hospital je, kena hadap orang, rasa terbeban nak bagi ubat yang betul yang salah, nak nasihat orang ni. Tak boleh, chill je, sebab ada banyak lagi bidang-bidang lain yang kita boleh venture into, ada banyak lagi benda kita boleh explore. So kalau minat, bolehlah ambil farmasi.
Jadi video tadi telah menunjukkan pelbagai kejayaan farmasi yang boleh diceburi oleh graduan farmasi Fakulti Farmasi setelah mereka tamat pengajian di fakulti ini. Jadi di Fakulti Farmasi kami mempunyai berbagai fasiliti untuk melengkapkan pelajar untuk menceburi pelbagai bidang farmasi yang ada di Malaysia. Fakulti Farmasi juga menggalakkan pelibatan pelajar di dalam aktiviti co-curriculum. Pelajar-pelajar Fakulti Farmasi UiTM diwakili oleh 2 orang pelajar sebagai jawatankuasa perwakilan pelajar, dan kami juga ada 2 persatuan utama iaitu Society of Pharmacy Students dan Sekretariat Mahasiswa Pelajar. Mereka inilah yang menjalankan aktiviti-aktiviti pelajar di Fakulti Farmasi. Selain itu, kami juga ada sebuah persatuan khusus untuk alumni Fakulti Farmasi UiTM. Pelbagai jenis aktiviti telah dijalankan oleh pelajar-pelajar kami. Sebagai contoh, mereka telah menjalankan kempen kesihatan dan pemeriksaan kesihatan di kalangan ahli masyarakat Bandar Puncak Alam. Mereka juga ada menjalankan pemeriksaan ubat-ubatan di bawah seliaan ahli-ahli farmasi berdaftar di kalangan pesakit-pesakit yang tinggal di sekitar Puncak Alam. Pelajar kami juga selalu mengadakan program khidmat masyarakat. Video seterusnya menunjukkan salah satu program khidmat masyarakat yang telah dijalankan oleh pelajar kami di perkampungan orang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizul Hakim bin Muhammad Tobroni, merupakan pengarah Sofis Outreach Program. Program ini dianjurkan oleh Society of Pharmacy Students iaitu Sofis. Saya Nur Nabila binti Rosli, selaku Ketua Biro Perhubungan Luar untuk Sofis Outreach Program 2017. Bagi program ini, kami telah mengadakan kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli iaitu JAKUA, khususnya JAKUA Hulu Selangor, Fakulti Farmasi UiTM dan juga alumni, para pensyarah, staf dan juga pelajar-pelajar. Terdapat beberapa aktiviti pemeriksaan kesihatan yang kami jalankan, merangkumi pemeriksaan tinggi dan berat badan, pemeriksaan gula dalam darah, pemeriksaan tekanan darah dan juga pemeriksaan peratusan lemak di dalam badan. Tujuan pemeriksaan ini dilakukan adalah untuk memberi informasi asas kepada kami untuk menilai sejauh mana keberkesanan ubat-ubatan yang telah dibekalkan kepada mereka. Antara aktiviti sosial yang kami jalankan ialah perlawanan bola sepak bersama kaum belia di sini, aktiviti gotong royong bersama penduduk kampung di kawasan tumpuan penduduk, agihan makanan kepada penduduk kampung dan sukaneka bersama kanak-kanak orang asli. Apa yang kami dapat pelajari daripada program ini adalah bagaimana kehidupan orang-orang di sini, dan kami juga dapat mempelajari bagaimana untuk bergaul dengan mereka, dan kami juga dapat mempelajari bagaimana untuk menguruskan program bersama orang asli ini. Harapan saya adalah agar program ini dapat diteruskan lagi pada masa hadapan supaya pendedahan yang berterusan dapat diberikan kepada pelajar dalam skop kerja memberi kaunseling berkenaan perihal ubat-ubatan kepada para pesakit.
Program yang ditunjukkan tadi dapat meningkatkan kemahiran kepimpinan pelajar dan juga keyakinan mereka. Selain daripada program tersebut, pelbagai lagi jenis program yang telah dilaksanakan di fakulti, sama ada secara atas talian ataupun fizikal. Ini termasuklah acara sukan, keagamaan dan hiburan. Pelajar-pelajar kami juga amat bergiat aktif di dalam pertandingan-pertandingan di antara fakulti-fakulti farmasi di Malaysia, dan pelajar-pelajar kami juga ada memenangi beberapa daripada pertandingan tersebut. Di Fakulti Farmasi juga kami banyak menjalankan program-program yang berunsurkan keusahawanan untuk meningkatkan minat pelajar untuk menjadi usahawan. Ini adalah antara pelajar kami yang telah mendapat pengiktirafan di peringkat nasional, di mana mereka telah dianugerahkan Gold Medal Award oleh organisasi farmasi terkemuka di Malaysia, iaitu MPS dan Duo Pharma Biotech. Sebarang persoalan rasmi bolehlah dimajukan kepada Dekan Fakulti Farmasi UiTM Puncak Alam. Dan ini merupakan QR code yang boleh diimbas oleh para penonton sekalian untuk bertanyakan soalan mengenai apa-apa program di Fakulti Farmasi UiTM. Dengan itu, saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton sekalian di atas tumpuan dan masa yang diluangkan. Terima kasih dan Assalamualaikum.